Okay, good. Okay, selamat pagi semua Okay, so kita mulakan kelas minggu ni dengan kita bincang semula jawapan yang minggu lepas. Okay, untuk kemahiran proses sains. Okay, so nampak slide ni kan? Cikgu dah share slide ni. Okay, nampak? Okay, kalau tak nampak inform Okay, slide ni. Ya, cikgu slide show. Okay, ni minggu lepas. Okay, so tengok Okay, hope. Okay, good morning. Hope is the power that give a person that confidence to step out and try. Okay, try and try. Okay, so last week kita dah buat soalan kertas 2 bahagian A. Okay, bahagian A. Okay, bahagian A kita dah buat soalan 4 item ni. So, hari ni kita akan discuss semula jawapan untuk soalan ni dan kita akan sambung untuk bahagian B. Okay, so bahagian C untuk AC kita dah buat sebelum ni. Okay, so kita tengok Okay, ni kita dah discuss. Okay, tengok definisi secara operasi. Okay, so apa yang maksud definisi tu kita kena cakap tajuk. So, dia adalah bahan atau proses atau tindak balas atau mikroorganisma atau prinsip atau keadaan. Okay, yang ditunjukkan daripada RV. RV tu yang bergerak balas. Okay, yang bukan dimanipulasi. Okay, so graf ni minggu lepas kita dah belajar. Okay, ini kita dah buat. Okay, ini dah. Okay, ini pun dah. Okay, latihan. Ini sudah kan? Okay, betul kan? Sudah discuss kan? Okay, sudah discuss yang ini. Okay, next yang ini dah discuss ke belum? Okay, siapa boleh reply dekat cikgu punya ni? Reply, cakap ke, chatting ke? Dah discuss ke belum slide tu? Siapa? Kahau, Phoebe, Nibiaden, Yiheng, Wei-En. Dah discuss belum? Belum Okay, belum. Okay, good. Okay, so belum. Okay, kita discuss Okay, cikgu nak awak tolong print ataupun tulis. Kalau tulis tu macam susah sikit kan. Kalau ada printer tolong print. Okay, so kita discuss soalan ni. Okay, so kita tengok Okay, sekarang ni kita ada satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bola kuprum dan blok kuprum dan blok ganser. Okay, so ini sama macam eksperimen yang kita buat kat lab hari tu, yang satu model yang kita jatuhkan daripada atas ke bawah. Okay, tapi kita tak nampak apa-apa efek pun. Okay, so bawah ni adalah blok kuprum. Okay, bawah ni adalah blok ganser. So kita tahu ganser adalah alloy. Kuprum adalah logam asli. Okay, so sekarang ni pemberat ni jisim dia sama. Nampak? Jisimnya 5 kg. Okay, berat So dia akan jatuhkan serentak dekat atas dua blok ni. Okay, so dekat atas ni ada bola kruli. Okay, so kita tengok apabila kita jatuhkan, kita tengok untuk blok kuprum. Okay, blok kuprum. Okay, kedalaman lekukan ni, dalam ni, okay, blok kuprum dalam ni, okay, kita tengok dia jadi macam ni. Blok kuprum ni, dia jadi lekuk. So kedalaman lekukan 1.2 cm. Okay, untuk ganser kedalamannya lebih ni. So kedalaman jadi 1.4. Dalam tu maksudnya diukur daripada atas ke bawah. Atas ke bawah macam ni. Okay, so sekarang ni apa formula ubah yang dimanipulasi? Ini adalah manipulasi MV. Okay, MV ini adalah yang bergerak balas. Yang bergerak balas responding. Okay, so kita tengok sekejap ada kawan request pula nak masuk. Okay, Tinesh. Okay. Okay, so kita tengok apa yang bergerak balas, apa yang ni. Okay, so kita tengok yang bergerak balas yang dimanipulasi. Okay, manipulasi. Awak boleh cakap blok kuprum dan blok ganser. Okay, masih ada lagi yang nak masuk, lambat. Siapa ni? Junziang, okay, good. Fuziyun belum bangun lagi. Okay, siapa yang belum ambil nanti boleh ambil hari ni Cikgu ada kat sekolah tau, tapi cikgu tak ada kat bilik tu lah. Cikgu ada kat bilik guru. Okay. Okay, dah. Okay, cikgu teruskan Okay, so sekarang ni yang dimanipulasi awak boleh cakap jenis blok. Jenis blok ataupun awak boleh cakap kuprum
slash Ganser. Blok kuprum dan blok Ganser. Okey. Yang bergerak balas adalah kedalaman lekukan. Ni kedalaman lekukan. Ini adalah bergerak balas. Okey, kita tengok. Okey, jenis blok. Ataupun boleh cakap blok kuprum dan blok Ganser. Okey, blok kuprum mana mak dia keluar suku. Blok kuprum dan blok Ganser. Okey, yang bergerak balas. Okey, kedalaman lekukan. Okey, kedalaman lekukan. Okey, boleh? Okey, next. Alamak, cikgu tertekan ni pula. Okey, next. Okey, yang dimalakan. Dimalakan yang constant. So, yang tetap adalah pemberat ni. Nampak pemberat ni? Pemberat ni kita jatuhkan ke atas bola keluli yang di atas blok kuprum dan kita jatuhkan di atas bola keluli yang ada blok Ganser. So, pemberat ni jisim dia sama. So, yang bergerak balas adalah jisim pemberat. Okey, so kita nampak kan jisim pemberat. Okey, jisim pemberat. Kenapa lah suka keluar tu? Okey. Okey, jisim pemberat. Okey, lagi yang bergerak balas ketinggian pemberat. Nampak tingginya? Sama kan? Tinggi. Okey, tingginya sama. Ketinggian pemberat. Okey, yang bergerak balas lagi. Permukaan ataupun saiz ataupun luas permukaan blok bola keluli. Luas permukaan. Maksudnya dia sama besar. Sama saiz. Dia punya bulatan dia. Okey? Okey, next. Kita pergi dekat hipotesis. Okay, so kita tengok hipotesis. So hipotesis kita boleh buat, kita boleh buat jika pemberat dilepaskan dan terkena kepada bola keluli pada blok Ganser, maka kedalaman lekuk yang terhasil kurang dalam. Awak boleh jawab, jika pemberat dilepaskan pada bola, ini blok Ganser kan? Maka kedalaman lekukan yang terhasil kurang dalam. Ganser lebih keras berbanding kuprum. Dekat sini cikgu dapat detect tadi sebenarnya jawapan sini salah tau. Sebab kita tahu Ganser adalah alloy. Alloy dia lebih keras, lebih tahan lasak. So bila kita tahu alloy ni lebih keras, lebih tahan lasak. So kedalaman lekukan Ganser ni dia lebih pendek. Faham? So ini cikgu tukarkan jadi 1.0. 1.0. Ini 1.0. Kenapa tak keluar pula? Dia punya pen ni. 1.0. So kuprum ni adalah logam asli. Bila logam asli, dia lebih lembut. So kita jatuhkan bola keluli tu, dia akan nampak lebih jatuh ke dalam. Nampak lekukan tu lebih dalam. So kita boleh cakap, jika pemberat dilepaskan pada bola keluli, terkena kepada bola keluli, pada blok kuprum, pada bola keluli, pada blok kuprum, kedalaman lekukan lebih tinggi ataupun lebih dalam. Lebih dalam sebab bacaan dia adalah 1.2. Nampak 1.2. So kita boleh buat dua hipotesis. Mana-mana satu? Cikgu bahagikan gambar ni kepada dua. So boleh buat sebelah sini boleh, sebelah sini pun boleh. So kalau kita ambil sebelah sini, jika pemberat dilepaskan pada bola keluli, ke dalam bola keluli pada blok Ganser, kedalaman lekukan menjadi lebih kurang. Lebih pendek ataupun lebih kurang. Lebih sedikit. So cikgu betulkan ni dia punya jawapan salah ni. Next. Sebab kita tahu Ganser adalah alloy lebih keras. Next. Pemerhatian. Apa kita nampak? Apa kita nampak dekat sini? Pemerhatian, kedalaman lekukan yang terhasil pada blok kuprum lebih dalam berbanding dengan blok Ganser. So kita nampak sini lebih dalam. Yang ini lebih pendek. Lebih pendek sikit je. Dia tak nampak apa sikit je. So kita nampak, kita cakap kedalaman lekukan blok kuprum lebih tinggi ataupun lebih dalam. Kedalaman lekukan blok Ganser kurang dalam. Next. Inference. Inference. Inference, kita belajar sebelum ni inference kan. Apa yang kita nampak dekat dalam gambar tu. So lepas tu kita
terus kaitkan dengan apa tu sains punya, konsep sains. Okay, so kita nampak, yang kita nampak, kenampak adalah kedalaman lekukan ni. Kedalaman lekukan terhasil, okay, kena nampak kedalaman lekukan, aduh, suka keluar macam ni. Kedalaman lekukan, cikgu punya mouse ni pula. Kedalaman lekukan yang terhasil pada blok kuprum lebih dalam daripada gangsa kerana gangsa lebih keras daripada kuprum. Ataupun awak boleh cakap kedalaman lekukan yang terhasil pada blok kuprum lebih dalam berbanding dengan blok gangsa kerana apa? Gangsa adalah alloy. Itu pun boleh. Okey? Kedalaman lekukan, okey, cikgu ulang balik cikgu buat yang benar sini. Kedalaman lekukan pada blok gangsa, cikgu cakap blok gangsa blok gangsa kurang dalam berbanding dengan blok kuprum kerana blok gangsa adalah alloy. Okey, faham? Apa yang kita nampak dan sambung dengan konsep sains. Okey? Okey. Okey, next. Okey, definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi. Okey, cikgu ketepikan ni, stop sharing ni. Okey, definisi secara operasi, dia kata untuk okey, alloy. Okey, tengok alloy. Okey, untuk alloy Okey, alloy. Okey, so alloy tu apa? Alloy tu adalah keadaan ke atau proses ke atau bahan? Okey, so alloy ialah bahan. Okey, kita adalah bahan. Bahan yang ditunjukkan, okey, sambung. Okey, tengok alloy. Alloy tulis tajuk dia ialah, okey, cikgu cakap bahan atau proses ataupun keadaan. Okey, so kat sini alloy adalah bahan. Okey, bahan. Okey, yang ditunjukkan oleh ini ni semua ni, ini adalah RV. RV yang bergerak balas. Okey, yang bergerak balas ataupun yang kita nampak, yang pemerhatian ni kita nampak. Alloy ialah bahan yang ditunjukkan kedalaman lekukan yang kurang dalam. Yang kurang dalam. Okey? Okey, kalau cikgu ubah, cikgu tak nak alloy. Cikgu nak letak logam tulen. Okey, logam tulen. Cikgu nak bagi definisi secara operasi bagi logam tulen. So, logam tulen ialah apa? Logam tulen ialah bahan, ialah suatu bahan atau ialah bahan yang ditunjukkan oleh apa? Ni, kedalaman lekukan yang apa? Lebih dalam ataupun lebih tinggi ataupun kedalaman lekukan yang lebih besar. Logam tulen ialah bahan yang ditunjukkan oleh kedalaman lekukan yang lebih besar. Okey, faham? Boleh? Ada soalan sampai sini? Okey. Tak nampak cikgu? Belum. Yang lain nampak tak? Slide tu. Nampak tak? Tak nampak cikgu. Cikgu memang cikgu buka kamera semua. Yang lain nampak tak slide tadi? Okey, nampak. Phoebe nampak. Okey, good. Yiheng kenapa Yiheng tak nampak? Okey, so kita teruskan Okey, faham kan? Okey, next. Kalau tak nampak cikgu share semula Oh, definisi secara operasi. Okey. Okey, yang itu yang tak nampak. Okey, next. Sekejap ya. Okey ni. Sebab dia ni dah kecil sangat. Okey, ni je. Cikgu dah penuh skrin monitor laptop cikgu dah. Okey, nampak? Okey. Awak cuba ni lah. Ni dah penuh skrin, dah besar ni. Bukan besar sangat. Ngam-ngam dengan skrin laptop. Okey, next. Kita teruskan Okey, next. Okey, ni. Ini dah discuss ke belum Cikgu tak ingat lah yang masa tu dah discuss ke belum. Macam dah. Cuba tengok siapa boleh respon. Siapa boleh respon? Ada tak? Discuss belum? Ingat, Nivea Den ke Tinesh ke dah? Okey, dah. Okey, dah. Sudah cikgu tak nak cikgu Fuzion pergi buat pasport tak boleh online. Okey, Fuzion masa ni lah dia buat pasport lah. Okey, so ini Tinesh kata okey dah. Okey, ramai dah respon dah.
Okay, kita pergi dekat yang ni. Okay, latex dah. Okay, next. Yang dah cikgu tak nak. Okay, ni belum kan? Okay, ni belum. Okay, ini adalah satu contoh eksperimen initial. Initial ni, dia ada dua jenis eksperimen. Okay, yang hari tu kita buat eksperimen, kita guna gergaji kan? Gergaji. Okay, bilah gergaji yang kecil tu, lepas tu kita letak dekat kaki meja, kita ayunkan. To the left and to the right. So, kita ambil masa. Okay, so itu adalah eksperimen initial yang terbaru. Okay, yang kita perlukan untuk eksperimen wajib. Okay, so ini ada eksperimen design lama lah. Okay, so design lama ni dia masukkan, okay, kita tengok Okay, eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan initial. Okay, jisim dan initial. Okay, kedua-dua tin ni, okay, tin untuk A ni, cikgu letakkan ini tin A. Okay, gambar ni cikgu bahagikan dua bagikan dua. Okey, ini tin A, ini tin B. Tin A dengan tin B ni sama saiz. Okey, kedua-dua tin ni kita ayunkan pada ketinggian yang sama. Maksud kita ayunkan, kita swingkan dia. Okey, lepas tu kita ambil masa untuk tin ni berhenti. Tin ni berhenti. So kita tengok tin A ni, tin dia kosong. Kosong dalam dia. Maksudnya dia ringan. So dia ringan, contohnya cikgu boleh letakkan macam contoh Nivea Den, ringan. Okay, so kita tengok masa yang dia ambil untuk berhenti 4 minit. Okay, tim B dia lebih berat, kita isi dengan pasir. So dia lebih berat. Okay, so ini cikgu anggap macam kata logam nada. Okay, lebih berat lah, senang cikgu bagi awak nampak kan beza kan saiz badan. So dia ambil masa lebih lama untuk berhenti. Okay, so awak bayangkanlah dekat jalan. Okay, motorcycle, motor dengan lori yang besar. Okay, kita suruh dia berhenti. So motor senang berhenti berbanding dengan lori. Sebab lori jisimnya lebih besar. Bila jisim lebih besar, inertia pun lebih besar. Okay, so sekarang ni jisim tin ni, okay, sekejap slowkan sikit TV. Slow sikit. Okay, so jisim tin ni adalah MV. Okay, masih kuat TV. Okay, so ini masa yang diambil untuk berhenti ni, masa diambil untuk berhenti ni, ini adalah RV. Maksudnya yang bergerak balas. Okay, so ini ada yang dimanipulasi. Okay, so sekarang ni, so kita tengok yang dimanipulasi. Okay, manipulasi jisim tin. Okay, maksud kita ada tin kosong, tin diisi pasir. Okay, yang bergerak balas adalah masa yang diambil untuk tin berhenti. Untuk tin berhenti. Nampak? Jadual ni dekat sini adalah RV dia. Okay, so jadual yang pertama MV, jadual kedua adalah RV. RV tu yang bergerak balas. Respon bergerak balas. Okay, yang tetap. Okay, so yang tetap kat sini kita nampak. Okay, apa? Tin ni sama besar kan? Sama saiz. Cuma jisim dia yang berlainan. Betul? So kita boleh cakap saiz tin. Saiz tin boleh. Okay, lepas tu awak boleh cakap panjang tali ni. Tali ni kita ayun tak adalah satu panjang satu pendek. So panjang tali. Lepas tu kita boleh cakap ketinggian tin pun boleh. Tinggi dia sama. Sama, maksud tali sama panjang, so tingginya pun akan jadi sama. Okay? Okay, next. Kita pergi dekat hipotesis. Okay, hipotesis. Okay, so cikgu dah bagi gambar ni kepada dua. So kita boleh cakap, awak boleh cakap jika tin kosong, kalau ambil yang sebelah kosong. Okay, sebelah kosong. Jika tin kosong diayunkan. Okay, so kita tengok kalau tin kosong ayun, masanya jadi lebih pendek. Okay, masa yang diambil untuk tin berhenti menjadi lebih pendek. Okay, kalau kita ambil jika tin diisi dengan pasir diayunkan, masa yang diambil untuk tin berhenti menjadi lebih panjang ataupun lebih tinggi. Okay, faham? Okay, so kita boleh bahagi dua. Awak nak cakap hipotesis tu yang sebelah sini ataupun hipotesis sebelah sini. Mana-mana pun boleh. Okay. Okay, so kalau kita ambil sebelah sini, jika tin kosong diayunkan, masa menjadi lebih pendek. Jika, kalau sebelah sini, jika tin kosong, tin diisi pasir diayunkan, masa menjadi lebih panjang. Okay, next. Okay, pemerhatian. Apa yang kita nampak?
Okey, so kita nampak dekat sini, bila tin kosong diayunkan, masa menjadi lebih pendek. Sebelah sini, bila tin diisi pasir diayunkan, okey, masa menjadi lebih panjang. Okey, so awak boleh cakap macam cikgu cakap tadi, awak boleh cakap panjang macam cikgu cakap tadi. Pemerhatian, jika tin kosong, okey, diayunkan, masa untuk tin kosong berhenti menjadi lebih pendek. Manakala jika tin kosong diayunkan, masa untuk berhenti menjadi lebih panjang. Okey, sekejap ada yang nak masuk. Okey, boleh mana-mana. Akmal, pukul berapa ni? Bangun. 8:30 dah. Okey, so kita boleh cakap mana-mana satu. Okey, ataupun nak buat simple pun boleh. Buat simple awak ambil yang ini je, RV. So kita boleh cakap masa untuk tin kosong berhenti menjadi lebih pendek. Okey, manakala masa untuk tin yang diisi pasir untuk berhenti menjadi lebih panjang. Okey, boleh ayat macam-macam cakap, tak semestinya ikut ayat macam ditulis ni. Faham? Okey, janji kita nampak, apa yang kita nampak tu kita tulis balik dekat sini. Okey, dia pemeriksa ni, dia akan cari jawapan, dia akan cuba bagi markah. Dia takkan senang-senang dia tak bagi markah pada awak. Selagi dia faham, dia akan cuba bagi markah. Okey, kalau dia tak faham memang susah lah. Okey, next. Kita pergi dekat inference. Okey, inference. Inference tu kita tengok apa yang kita nampak ni. RV ni kita nampak. Lepas tu kita kaitkan dengan konsep sign. Okey, so kita nampak masa yang diambil untuk tin diisi pasir berhenti lebih panjang kerana tin yang diisi pasir mempunyai initial yang lebih besar. Okey, itu inference. Okey, ataupun kita boleh tukar. Dia ambil inference untuk gambar B. Gambar B. Cikgu boleh ambil inference untuk gambar A. Gambar A, okey, masa yang dia ambil untuk tin kosong berhenti lebih pendek. Kerana mesti ada ayat kerana. Kerana tu adalah penyambung dia. Kerana sambung dengan konsep sign. So sambung kerana apa? Kerana okey, tin kosong mempunyai initial yang lebih kecil. Okey, kerana tin kosong mempunyai initial yang lebih kecil. Okey, itu je. So boleh cakap yang untuk gambar A atau gambar B. Bahagi sebelah, bagi tengah. Okey? Okey, next. Okey, dah. Okey, definisi sel operasi. Okey, dia suruh cari untuk initial. Okey, initial kejap. Cikgu dah buka jawapan tadi kan? Okey, kalau kita tengok, initial ni, dia adalah proses, dia adalah keadaan, dia adalah bahan. So, yang mana satu? So, kita bukan bahan, dia bukan proses, dia adalah keadaan. Keadaan, maksudnya satu situasi. So, kita kena tulis tajuk besar kat sini, inertia. Okey, inertia, tulis inertia ialah apa? Keadaan. Okey, so inertia ialah keadaan. Okey, inertia tulis tajuk sebab dia tanya inertia. Inertia ialah keadaan. Jangan tulis proses. Dia bukan proses. Dia bukan bahan. Kalau bahan tu macam bahan kita boleh masak. Okey, masak, contohnya bawang, minyak, apa semua itu bahan. Okey, kalau keadaan ni dia macam satu situasi. Okey, so situasi ni kita tengok kalau motor dia senang berhenti. Kalau lori dia susah nak berhenti. Okey, situasi dia adalah keadaan, jangan cakap situasi keadaan. Okey, so apa yang kita nampak? Kita nampak masa yang diambil untuk berhenti, masa yang diambil untuk tin berhenti. So dia initial ni dia tak cakap untuk tin A atau tin B. So kita cakap keadaan untuk keadaan yang ditunjukkan dengan masa yang diambil untuk tin berhenti. Tak perlu cakap tin tu berhenti cepat atau tin tu berhenti dengan lambat. Sebab dia tak cakap tin A, dia tak cakap tin B. Dia tak cakap initial untuk A ataupun initial untuk B. Okey, faham? Okey, kalau soalan tu tukar, okey, cikgu tukar. Bagi definisi secara operasi, bagi initial untuk tin A. Tin A. Initial tin A. So dekat sini awak tulis initial tin A ialah suatu keadaan yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk tin A berhenti lebih
cepat ataupun berhenti dengan masa yang lebih pendek. Okey, faham? Okey, kalau dia cakap tin A. Okey, sekarang soalan ni tak cakap tin A atau tin B. Okey, kalau cikgu cakap, cikgu bagi contoh lagi. Berikan definisi secara operasi bagi initial bagi tin B. Initial tin B. Tin B ni. Tin B kita tengok masa ni lebih panjang. So, initial tin B ialah keadaan yang ditunjukkan, okey, masa yang diambil untuk berhenti menjadi lebih apa ni? Lebih panjang atau lebih tinggi ataupun masa tu menjadi lebih lama. Okey, faham? Okey, cikgu dah terangkan tu, okey? Faham kan? Okey, so boleh buat jawapan Okey, ada soalan lagi? Okey, so ni Akmal yang perempuan mana seorang pun tak ada, budak Pak Argon kecuali Phoebe sahaja. Okey. Okey, kita teruskan next soalan. Okey, jangan rugikan masa. Okey, ini dah discuss ke belum? Okey, respon. Dah discuss ke belum? Kau boleh jangan pergi mana-mana, dengar je cikgu explain ni. Jangan pergi tandas lah, pergi ni lah, melainkan dah tak tahan sangat lah. Okay, makan pun depan laptop ataupun depan handphone awak. Awak tengok cikgu explain sebab nak fahamkan tu. Okay, penat cikgu nak ulang-ulang nanti. Okay, so soalan yang cikgu tengah buka slide ni dah terangkan belum? Okay, belum Okay, Phoebe kata belum. Okay, belum. Okay, Tinesh pun kata belum. Okay, so kita tengok ini belum. Okay, so kita tengok Okay, sekarang ni Azri ni dia jalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi. Okey, so sekarang ni dia buat 3 aktiviti. Macam kita buat sebelum ni. Okey, ni berlari, berehat, berjalan. Okey, lepas tu dia dapat denyutan nadi. Okey, so ini jenis aktiviti fizikal. So ini akan jadi MV. Okey, MV. Okey, ini adalah kadar denyutan nadi. Ini akan jadi RV. Okey, senang je. Nampak kan? So sekarang ni MV-nya dekat sini kita boleh tulis. MV ni jenis aktiviti fizikal. Okey, dah senang. Dah faham kan? Okey, yang bergerak balas adalah kadar denyutan nadi. Okey, yang tetap. Yang tetap apa? Okey, yang tetap apa kat sini? Okay, so kita tengok yang menjalankan eksperimen ni adalah Azrin, orang yang sama. Okay, so dia tak ubah orang. Okay, kalau lain lah cikgu cakap, okay, berehat, berehat ni cikgu kata Yiheng buat. Okay, berjalan Rajiva. Okay, berlari cikgu kata Niviaden. So orang yang berlainan. Okay, so itu dah jadi lain. Sebab badan dia tak sama. Lain kan? So cikgu tetapkan orang yang sama. Contohnya cikgu nak orang yang sama Engkahau. Kahau yang buat 3 aktiviti ni. Dia berehat dulu, kita ambil nadi dia berapa. Lepas tu kita suruh dia jalan. Jalan berapa nadi dia pula. Okay, last kali kita suruh berlari. Okay, so orang yang sama ataupun boleh tulis pelajar yang sama. Okay, pelajar yang sama. Ataupun lagi satu, kita buat benda tu tempoh masa yang sama. Contohnya cikgu suruh ambil denyutan nadi semasa berehat. Okey, berehat. Okey, berehat 10 minit, ambil nadi. Okey, berapa? Okey, lepas tu cikgu suruh berjalan 10 minit. 10 minit, masa dia sama 10 minit, ambil nadi. Okey, lepas tu cikgu suruh berlari. Berlari, okey, kahau berlari 10 minit. Okey, 10 minit, lepas lari je terus ambil nadi. So, masa dia adalah sama. Okey? Okey, so awak boleh cakap pelajar yang sama ataupun tempoh masa yang sama. Okey, next. Okey, hipotesis. Okey, tengok hipotesis. So ini yang kita boleh cakap. Jika kita sebut MV dulu. Jika jenis aktiviti yang dilakukan semakin lasak tu maksudnya semakin aktif. Okey, jika aktiviti fizikal yang dilakukan semakin aktif ataupun semakin lasak, kadar denyutan nadi. Nampak tak? Denyutan nadi semakin meningkat ataupun semakin tinggi. Okey, faham? Ataupun awak boleh cakap jika aktiviti fizikal yang dilakukan kurang lasak,
Kurang tu maksudnya daripada berlari, berjalan, berehat. Kuranglah, semakin kurang lasak. Okey, kadar denyutan nadi semakin berkurang. Okey? Okey. Kita boleh cakap semakin ke sini ke sama je. Okey, next. Okey, next. Kita tengok pemerhatian. Apa yang kita nampak? Pemerhatian. Okey, kita nampak ni. Awak boleh cakap, okey, ikut ni kadar denyutan nadi bagi aktiviti berlari paling tinggi. Ataupun cikgu boleh cakap, okey, kadar denyutan nadi, apa yang kita nampak? Kita cakap je. Kadar denyutan nadi bagi keadaan berehat, okey, kurang, paling kurang. Okey, kadar denyutan nadi bagi berjalan sederhana dan kadar denyutan nadi bagi berlari paling tinggi. Okey, cikgu cakap tiga-tiga, cikgu nampak. Okey, lebih baik kita cakap tiga-tiga. Apa yang kita nampak? Faham? Okey, macam tadi kan, kita nampak aktiviti tadi kan ada dua kan, initial. Satu tin kosong, satu tin ada isi, ada pasir. Okey, so kita nampak dulu kita cakap. So macam ni, cikgu nampak tiga-tiga. Eloknya kita cakap tiga-tiga. Kita kata kadar denyutan nadi semasa berehat paling rendah, okey, koma, kadar denyutan nadi semasa berjalan, okey, sederhana, dan kadar denyutan nadi semasa berlari lebih tinggi. Okey, so kita nampak, tuliskan. Okey, next. Inference. Inference tu apa yang awak nampak, lepas tu kaitkan dengan kajian sains. Okey, konsep sains. Okey, so apa kita nampak? Kerana apa? Okey, so kita nak inference Okey, nampak? Kerana ni penyambung ayat. Okey, so kita tengok. Kalau kita ambil pemerhatian tu kita ambil salah satu lah. Tadi cikgu bagi ada tiga kan. Kita ambil salah satu, kita ambil untuk berlari. Kadar denyutan nadi bagi aktiviti berlari paling tinggi. Kerana aktiviti berlari adalah yang paling lasak ataupun yang paling aktif. Okey, cikgu boleh tukar. Kadar denyutan nadi bagi aktiviti berehat paling rendah, berehat. Betul? Paling rendah, nampak? Paling rendah kerana aktiviti berehat adalah aktiviti yang kurang lasak ataupun yang kurang aktif. Faham? Kurang aktif. Okey, boleh? Okey, inference. So cikgu bagi jawapan tu worldwide tau. Besar. Okey, awak boleh buat macam ni. Okey, buat ni. Kita tak tertumpu pada jawapan ini sahaja. Okey, faham? Awak tak belajar fizik, kimia, bio. Kalau fizik, kimia, bio jawapannya kalau itu je. Sains ni jawapannya lebih luas. Okey, kalau berjawapan macam ni tak buat, boleh buat jawapan macam ni. Janji jawapannya merujuk kepada eksperimen tu yang kita faham. Okey, so inference tu mesti ada ayat penyambungnya kerana pemerhatian, kerana, okey, apa konsep sainsnya. Okey, faham? Okey, next. Okey, definisi setiap operasi bagi aktiviti lasak. So, yang paling lasak adalah berlari. Okey, berlari. Yang ini, yang paling lasak, berlari. So, kita tulis apa? Aktiviti lasak ialah bahan ke? Keadaan ke? Proses ke? Okey, bukan bahan. Okey, so apa? Keadaan. Okey, keadaan ataupun awak tak nak letak keadaan, aktiviti pun boleh. Okey, bukan proses. Dia bukan proses, dia bukan bahan. Okey? Okey, so keadaan atau aktiviti. Okey, aktiviti lasak ialah keadaan ataupun aktiviti yang ditunjukkan oleh kadar denyutan nadi yang lebih tinggi. Okey, tulis tajuk. Ni tajuk. Okey, tajuk. Tulis apa situasi keadaan. Okey, keadaan. Okey, lepas tu tulis apa yang kita nampak. Ni, apa yang kita nampak. Kita nampak tu dekat sini, dekat RV. Ni yang kita nampak. Okey, so kalau cikgu letak, cikgu tukar. Okey, berikan definisi operasi bagi aktiviti kurang lasak. Kurang lasak ataupun kurang aktif. Aktiviti kurang lasak. So, aktiviti kurang lasak ialah suatu keadaan ataupun suatu aktiviti ataupun suatu keadaan yang ditunjukkan oleh kadar denyutan nadi, ni kadar denyutan nadi yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Okey, faham? Okey. So cikgu bagi contoh tu. Kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni. Dia boleh tukar soalan ni.
Okey, tak semestinya dia bagi definisi secara operasi untuk aktiviti lasak. Dia boleh tukar yang kurang lasak, okey, yang medium. Okey. Okey, next. Okey, yang ini cikgu macam dah kan? Okey, dah belum? Ini dah. Cuba tengok dah belum? Berongga dah? Okey, dah. Okey. Dah, okey. Okey, good. Okey, faham kan setakat ni? Okey. Tolong dengar betul-betul. Okey, ini dah. Okey, dah. Semua dah. Okey, apple dah belum? Apple dah belum? Apple macam belum kan? Apple belum kan? Apple belum. Cikgu rasa belum kan Apple? Sebab cikgu tak suka bagi forward jawapan Apple dah Okay, Nivea Dem kata dah. Okay, yang lain respon. Nivea Dem kata dah. Tinesh, Kahau, Phoebe, Yiheng, ingat tak cikgu dah ke belum? Okay, Apple. Okay, cikgu tak suka forward jawapan sebelum terangkan. Faham? Cikgu nak terangkan sebab jawapan tu dia lebih kepada dia dalam dalam PowerPoint ke words ke jawapan kita tak boleh cakap banyak kan, kita cakap itu. So bila cikgu terangkan, cikgu terangkan, boleh tulis jawapan macam ni, boleh tulis macam ni. So kita ada banyak pilihan jawapan. Faham? Okay, kalau kita tulis dalam PowerPoint, kita hanya tulis stick pada satu jawapan sahaja. Okay, tapi sebenarnya dia boleh cakap jawapan macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Okay, so ini bukan di buku teks mah, memang buku teks. Okay, kata dah terang. Okay, cikgu tunjuklah sepintas lalu. Okay, so apple kan. Okay, pembuli ubah dimanipulasi. Okay, jenis larutan. Sebab kita ada banyak larutan. Okay, yang bergerak balas adalah perubahan warna apple. Okay, perubahan warna apple. Okay, yang dimanipulasi, yang tetap adalah saiz apple ni. Saiz apple ni sama saiz. Okey, lepas tu suhu larutan ni suhunya sama dekat dekat dalam makmal. Okey, kita tak buat satu air panas, gula ni air panas, jus limau ni air sejuk tak. Okey? Okey, next. Okey, hipotesis. Okey. Cikgu ni je lah hipotesis. Okay, kita tengok jika irisan apple direndam dalam larutan garam biasa atau jus limau, maka warna irisan apple tidak berubah. Okey, tapi ataupun larutan yang mengandungi bahan antioksidan dapat melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Okey, so cikgu lebih suka ubat yang atas. Yang atas senang. Kita tengok jika apa? Jika apple direndam dalam larutan limau. Kita tahu limau adalah bahan antioksidan ataupun dalam larutan garam biasa. Ni, natrium garam biasa ni. Okey, garam. Okey. So ini adalah sumber bahan antioksidan. So kita tengok warna apple ni dia tak berubah. Tapi dalam natrium bikarbonat, soda bikarbonat ataupun gula, ataupun yang kat luar ni, warna apple tu berubah color. Okey. Okey, next, pemerhatian. Okey, pemerhatian. Awak boleh cakap pemerhatian. Awak boleh cakap warna irisan apple dalam piring Petrich, dalam larutan gula, dalam natrium bikarbonat menjadi perang, menjadi perang, manakala warna irisan apple dalam larutan jus limau dan larutan garam biasa tidak berubah. Okey, faham? Okey, faham kan? Okey, so maksudnya kita cakap semua yang kita nampak. Okey, piring Petrich, dia berubah jadi perang, gula perang, natrium bikarbonat perang, tapi ataupun manakala warna irisan apple dalam jus limau dan larutan garam biasa, dia tidak berubah ataupun masih kekal pada warna asal. Okey, inference. Tengok inference. Inference. Inference tu apa yang kita nampak, lepas tu kaitkan dengan konsep sains. So konsep sains kita sambungkan ayat kerana. Tengok, kerana. Kerana. So kita awak ambil mana? Awak nak ambil yang warna ubah atau tak ubah, mana sama-sama je. So kita tengok, kita ambil warna yang tidak berubah.
Berubah maksudnya dalam jus limau dan dalam garam biasa. Okay, so yang kita nampak, kita cakap. Okay, kita cakap warna irisan apple yang direndam dalam garam biasa dan jus limau tidak berubah kerana apa? Kaitkan dengan konsep sains. Kerana apa? Kerana jus limau dan larutan garam biasa adalah bahan antioksidan. Okey, adalah bahan antioksidan. Okey, faham? Okey. Okey, ataupun bahan antioksidan yang boleh melambatkan pengoksidaan apple. Ataupun cikgu terbalik. Cikgu terbalik, warna irisan apple yang direndam dalam piring petri, dalam piring petri, dalam larutan gula, dalam larutan natrium bikarbonat menjadi perang kerana okey, sambung konsep sains apa? Kerana kerana apa? Okey, piring petri, larutan gula dan larutan natrium bikarbonat tidak mengandungi bahan antioksidan. Okey, dan mempercepatkan proses pengoksidaan apple. Pengoksidaan apple tu maksudnya apple tu teroksida dengan sekeliling. Kita ada carbon dioxide, kita ada oksigen dekat sekeliling, sebab tu dia jadi teroksida. Okey? Faham? Okey. So definisi secara hari tu cikgu rasa cikgu terangkan macam gitu je, tak habis. Okey, sebab cikgu terasa cikgu tak pernah sebut-sebut benda ni. Okey, next. Definisi secara operasi bagi pengoksidaan apple. Okey, pengoksidaan apple. So, pengoksidaan apple kita nampak untuk gambar nombor 1, gambar nombor 2. Okey, ni pengoksidaan apple. Okey, gambar nombor 3. Gambar nombor 3 pula, sorry. Gambar nombor 4. Okey, gambar nombor 3 dengan gambar nombor 4 ni, okey, dia berlaku pengoksidaan tapi dia lambat. Okey, dia lambat. Tapi gambar 1, 2 dengan 4 ni, dia cepat berlaku pengoksidaan. 3 dengan 4 dia lambat. Okey, so kita sebut tajuk dia dulu. Okey, tajuk dia apa? Okey, kejap cikgu tepikan ni. Kejap, mana dia? Okey. Ni tak nampak pula. Tak gerak pula. Stop sharing ni. Okey. Okey, kita tengok. Okey, pengoksidaan apple. Dia bukan bahan, dia bukan keadaan, tapi dia adalah proses. Kita tahu benda tu proses macam mana nak tahu dia proses? Proses tu maksudnya kita macam proses memasak. Okey, kita masukkan bahan. Okey, kita campur-campur semua, itu adalah proses. Okey, kalau bahan, dia benda, material. Okey, kalau keadaan tu situasi yang kita nampak. Okey, so pengoksidaan apple ialah satu proses. Proses apa yang kita nampak? Pada gambar nombor berapa? Nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. So, apa kita nampak? Okey, so pengoksidaan apple adalah satu proses yang ditunjukkan pada warna irisan apple. Irisan apple ni menjadi perang. Okey, faham? Okey, so kita boleh cakap macam tu. Okey, kalau cikgu boleh ubah, okey, cikgu boleh tukar. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi bukan pengoksidaan apple. Bukan pengoksidaan apple. Okey, so kita boleh cakap bukan pengoksidaan apple ialah satu proses yang ditunjukkan oleh warna irisan apple tidak berubah. Maksudnya dia merujuk kepada gambar nombor 3 dan gambar nombor 4. Okey, warna irisan apple tu tidak berubah. Okey, mana cikgu punya ni? Dia hilang. Okey, ni. Ini dan 4. Warna irisan apple tu tidak berubah. Ini bukan pengoksidaan. Pengoksidaan maksudnya warna irisan apple ni dia dah tukar warna perang. Ini pun perang. Okey, apple ni pun jadi perang. Dia teroksida. Okey, so kita cakap warna irisan apple berubah menjadi perang. Adalah satu proses yang ditunjukkan atau yang menyebabkan warna irisan apple menjadi perang. Okey, okay, next. Okey, ini dah cikgu rasa. Ini dah kan? Ini macam cikgu rasa dah, betul? Dah. Okey, dah. Okey, nasib ada mic ni. Okey, nasiblah dia yang bercakap.
Kan suaramu semua tak ada suara. Cikgu lebih suka bercakap tau. Kalau on mic, kalau ada mic on je lah. Okay, senang nak tanya. Okay, next. Okay. Sebab cikgu buat kelas dengan 5 helium semua dia bercakap. Okay, cikgu tanya, okay, soalan A jawapan, soalan B jawapan, ikut turn. Okay, dia akan bagi jawapan. Okay, ni dah. Okay. Okay, so dah habis. So you only fail when you stop trying. Okay, so you only fail when stop trying. Tapi when you um, do not stop trying, okay, you will try, awak akan, okay, akan go forward. Okay, so ini habis untuk PowerPoint yang last week punya. Kita dah discuss. Okay, faham? Ada soalan? So hari ni cikgu nak pergi untuk yang bahagian B. Okay, yang bahagian B. So ada soalan sampai sini? Tak ada kan? Ada. So cikgu nak pergi yang bahagian B Okay, so sekejap. Nanti cikgu forwardkan YouTube dekat awak. Okay, senang awak cari jawapan sebab cikgu dah bagi dia punya ni. Dia punya apa tu dalam words kan soalan tu. Okay, so cikgu akan forward YouTube nanti. Tak ada. Cikgu ada forward YouTube, link YouTube dekat dalam grup. Tak, yang jawapan hari ni cikgu belum forward lah. Cikgu belum upload dekat YouTube lagi. So yang last week punya, yang essay punya cikgu dah forward dah. Okay, dalam forward 4 argon, dah forward dalam 4 Zinet. Okay, untuk jawapan YouTube yang kita dah bincang. Okay, so kita teruskan okay kan? Okay, teruskan untuk bahagian B. Okay, kejap. Bahagian B, boleh bertahan kan? So awak ada depan tu awak standby lah makanan. Cikgu tak nampak pun awak. Awak semua tutup kamera kan? Okay, Juziang okay? Okay? Okay, so kita buat. Untuk cikgu lebih suka buka kamera sebab cikgu akan nampak. Cikgu nampak apa yang cikgu buat. Okay, kejap. Dia tak nampak pula. Okay. Okay, so nampak kan? So yang ini. Okay, sekejap cikgu buka slideshow. Cikgu on jap. Apa tu bed? Okay. Okay, next. Okay, so hari ni, topik hari ni, okay, tadi kita dah discuss yang sebelum ni. So hari ni kita akan belajar untuk bahagian B. Okay, bahagian B. Pointer, pen. Okay, kita akan belajar bahagian B. Bahagian B ni, tadi dah settle bahagian A. So kita akan belajar bahagian B. Bahagian B adalah item berstruktur. Okay, so bahagian B ni soalan daripada nombor 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 6 soalan. Okay, yang bahagian A tadi soalan 1, 2, 3, 4. 4 soalan je. Bahagian A tadi. 4 soalan je. Okay. Okay, ada yang baru masuk. Dah pukul berapa kita dah masuk bahagian B, baru dia nak masuk. Okay, siapa ni? Oh, Ziozi. Ziozi baru bangun Ziozi. Okay, so sekarang ni bahagian B, kita akan belajar soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 6 soalan. Soalan bahagian A 4 je tau. Bahagian B ada 6. 6 soalan lagi banyak. Okay, so sekarang ni dah 10. Lepas tu soalan bahagian C yang kita dah belajar sebelum ni. Bahagian C soalan 11 yang eksperimen tu. Lepas tu soalan yang pilihan essay tu 12 dan 13. Pilih satu. Faham? So jumlah semua adalah 13 soalan. Okay. So untuk bahagian A objektif lah. Objektif tu takkanlah cikgu nak ajar kan. So objektif tu awak tahu kan macam mana. So sekarang ni kita tengok bahagian B. Okay, bahagian B. Okay. Okay, bahagian B
Okey, ada 6 soalan, 6 item. Okey, 6 item, 6 item. Okey. Kat sini markah dia 38. Dia suka ni pula. Markahnya 38. Okey. Kalau tadi bahagian A markahnya 20 je. Okey, 20 je. Sekarang ni bahagian ni markahnya 38. Okey, lagi banyak. Okey, lagi banyak dan lagi awak kena ni lah, kena buat betul-betul lah. Kalau tak nanti lost. Sekarang ni tengok markah sini 20 campur 38, 58. 58 yang baki tu adalah bahagian C. Bahagian C 10 campur dengan 12. So jadi berapa? 22 campur dengan 58 jadi 60, okay, 70, 80. So markahnya jumlah dia semua adalah 80. Okey, faham? 58 campur 28. Okey, so semuanya adalah 80. Okey, next. Kita tengok Okey, markah dia kertas 2. Yang tadi cikgu cakap 80. Okey, markah paling tinggi pada bahagian B, 38. Markah bahagian C ni markahnya hanya 20. 20. Okey, 22 saja. Okey, 22, 38, 20. So dia jadi 80. Bahagian A markahnya 40. Okey, 40. So bahagian A biasalah kita hitamkan pada borang OMR. Yang ini kertas 2 kita guna test pad. Okey, so bahagian A 1 jam 15 minit. Bahagian kertas 2 ni 2 jam setengah. So untuk 80 markah. So kena buat yang sebaik mungkin. Okey, awak kena skor dua-dua paper tau. Kertas 1 dan kertas 2. Okey, tak boleh kita aim kertas 1 je. Sebab kertas 2 pun markah dia banyak. Okey, kertas 2 pun awak tak boleh aim bahagian A je awak nak skor. So bahagian B pun kena skor. Okey, so kita tengok ni. Bahagian ini semua yang kita belajar tadi. Okey, ni dah. Okey, slide ni dah dikombinkan tau sebenarnya. Okey, ni bahagian 2. Okey, so sekarang ni soalan daripada nombor 5. Okey, ni bahagian 2 Okey, so ni sepatutnya ada yang slide ni kita selaraskan tau dengan semua kelas lain. Okey, sebenarnya ada yang kelas yang belajar minggu lepas. Tapi untuk cikgu ajar slow-slow. Cikgu tak nak laju-laju sebab kita banyak masa lagi kan. Okey, so cikgu nak ajar bagi faham. Okey, so kita tengok slide ni. Okey, kita ada soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, soalan 5 dia soalan 6 markah saja. 6 markah saja. Soalan 6 pun 6 markah, 7 pun 6 markah, 8 pun 6 markah. Okey? Okey, tapi soalan 9 dan 10 markahnya dah 7. 7 markahnya dah lagi besar. Dan soalan aras dia dah tinggi. Nampak? Aras dia 3 markah ni aras tinggi. Aras 05. Okey, aras dia dah tinggi sikit. Okey, so kita kena capailah setiap yang aras ni. Okey, okey, so kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, soalan 5. Okey, contoh soalan 5. Okey, so kita tengok Okey, rajah menunjukkan rajah skema atau rajah schematic diagram untuk pewarisan inheritance. Okey, warna bulu tikus. Okey, bulu tikus. Okey, so ini adalah pewarisan. Okey, kita tahu ini adalah nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, so kita tengok. Okey, sekarang kita ada parents dia, induk, kita ada tikus hitam, warna dia warna hitam dengan warna putih. Okey, so dia alami proses A. Dan dia ada gamet. Okey, gamet. So kat sini dia tak tulis. So kita sekarang ni dia punya gamet dia dah dipecahkan. H kecil, H kecil. Okey, so gamet daripada bapa ni daripada ibu. Ini daripada bapa ni kita tak tahu gamet dia apa. Sama ada H besar ataupun H besar H kecil ataupun H kecil. Okey, faham? Okey, lepas tu berlaku persenyawaan. Okey, persenyawaan. So dia akan dapat anak. Okey, anak. So ini adalah satu berapa? 1, 3. Okey, 1, 3. Ini 1, 4. Okey, yang ini adalah 2, 3,
dan ini adalah 24. Okay, 24. So sekarang ni kita tengok 13. 13. 13. 1 kita tak tahu apa, 3 adalah H kecil. H kecil masuk sini 3. So 1 ni mesti adalah H. H apa ni? H besar. So ini adalah H besar. Okay, H besar. So kita dapat 1, 3. H besar, H kecil. Okay, next. Okay, next yang nombor 2 ni H besar, H kecil. Okay, betul kan? H besar, lepas tu H kecil. Okay, lepas tu yang ini dia datang daripada 2, 3. 2, 3 kita tengok 2. 2 tak tahu apa. Lepas tu 3 kita tahu H kecil. Tapi kita tahu dekat sini anak dia H kecil, H kecil. So ini adalah H kecil. Okay, faham? Okay, so ini kita naik pula dekat atas, dekat induk. So dia akan naik ke atas, so dia akan jadi ini H besar, H kecil. So proses A ni adalah proses meiosis, bukan mitosis. Okay, untuk pewarisan, proses ni adalah meiosis. Mio. Okay, bukan mitosis. Meiosis. Okay, faham? Okay, meiosis. Okay, yang ini adalah proses persenyawaan. Persenyawaan tu maksudnya dia berlaku ni, nampak? Ini mesh dengan ini. Ini mesh dengan ini. Itu baru persenyawaan. Maksudnya gamet daripada bapa dia combine dengan gamet daripada ibu. Itu namanya persenyawaan. Gamet bapa combine dengan gamet ibu juga. Okay, itu persenyawaan. Proses atas adalah meiosis, bukan mitosis. Sebab mitosis hanya berlaku dekat sel soma. Okay, meiosis berlaku dekat organ pembiakan. So ini pembiakan, organ pembiakan untuk tikus. Okay, dia pewarisannya adalah bulu tikus, warna bulu tikus. Okay, so kita tengok H ni adalah gen dominan, H besar. H kecil adalah gen resesif. Gen dominan ni dia macam, dia bos, dia paling bos. Okay, so kita tengok anak yang terhasil H besar, H kecil. Okay, lagi yang kedua H besar, H kecil. Lepas tu H kecil, H kecil. And then lepas tu H kecil, H kecil. So anak yang T ni akan berbulu hitam sebab dia ada gen dominan, H besar. Okay, anak S ni dia akan berbulu hitam. So ini akan jadi warna hitam bulu dia. Okay, so yang S ni pun akan jadi bulu hitam. Sebab dalam dia ada gen dominan. Dominan ni adalah H besar. So yang ini H kecil ni, okay, anak ni tak ada gen dominan. Dia hanya gen resesif. So dia akan jadi bulu putih. Putih. Okay, so yang ini pun, okay, dia tak labelkan ni. Ini adalah bulu putih. Okay, faham? Okay, next. Okay, lengkapkan. Okay, cikgu dah lengkapkan tadi. Okay, dah lengkapkan. Okay, nampak dia lengkapkan. Sama tak? Okay, sama kan? Okay, namakan proses A. Proses A tu apa? Kalau ada mic on tadi, proses A adalah meiosis. Okay, meiosis. Okay, faham? Okay, soalan ni aras rendah lah. Okay, next, fenotip. Okay, mana cikgu punya kesan ni lah lari. Okay, fenotip. Fenotip ni bila disebut fenotip. Fenotip ni kepada physical. F tu adalah physical. Okay, physical. So physical, kita tak boleh sebut H besar, H kecil, kita tak boleh sebut. Sebab physical tu sama ada bulu hitam atau bulu putih. So dinyatakan fenotip, okay, bagi anak S. Okay, anak S. Okay, so S. So kita tengok S. S ni warna apa? Hitam. Kita cakap hitam sebab dia ada gen dominan. Okay, so adalah hitam. Okay, bulu hitam. Okay, next. Nyatakan nisbah. Nisbah anak tikus. Bulu hitam kepada anak tikus bulu putih. So kita tengok, kita nampak. Kan kita cakap 2 hitam, 2 putih. So awak boleh cakap nisbahnya 2 nisbah 2 atau 1 nisbah 1.
Okey, 2 nisbah 2 ataupun bila 2 tu kita kecilkan, 2 nisbah 2 kecilkan jadi 1 nisbah 1. Okey? Okey. Next. Okey, kita dah tahu kan nisbahnya. 2 nisbah 2 atau 1 nisbah 1. Okey, faham? Okey, sekarang ni dia kata jika anak T dan S dalam rajah 4 dikacukkan, apakah peratus tikus berbulu hitam dihasilkan? Okey, T apa? Okey, kita tengok T T tadi anak T, H besar. Cikgu ingatlah. H besar, H kecil. Okey, anak S, H besar, H kecil. Okey, ini anak T, anak S. Okey, so tengok kan? H besar, H kecil, H besar, H kecil. Anak T dengan anak S. Okey, so sekarang ni okay. So ini S. Okay, kita kacukkan. Buat sama skematik dan darjah skema tu maksudnya skematik diagram macam sebelum ni. So kita kecilkan, ini pisahkan H besar. Okay, awak boleh buat kan sini H besar, ini H kecil. Okay, ni pun sama. Ini H besar, H kecil. Okay, so sekarang ni dia nak tahu berapa persen. Berapa persen. Okay, so kita tengok. Okay, awak tengok Okay, berapa persen? Okay, tengok. H besar, H kecil. H besar, H kecil. So, kita buatkan nanti persenyawaan H besar sebab ini adalah 1, 3. Ini 1, 4, 2, 3, 2, 4. Faham kan? Ini nombor 1, 2, 3, 4. Bila berlaku persenyawaan, ini 1 daripada bapa, 1 combine dengan ibu. Ibu nombor 3. Lepas tu nombor yang ini 1 combine dengan ibu nombor 4. Sebab tu 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So, berapa persen? Berapa persen? So, ini akan jadi warna hitam. Sebab dia dominan dua-dua. H besar, H besar. So, ini pun akan jadi dominan. H besar, H besar. Ini pun akan jadi dominan. Warna hitam juga. So, ini akan jadi warna putih. Bulu putih. So, kita nampak setiap satu ni 25%, 25, 25 dan ini 25. So, kita nampak persen dia tak cakap persen hitam atau persen putih. Kalau dia cakap persen hitam, kita cakap persen hitam berapa? 75%. Kalau persen putih, 25%. Kalau dia cakap nisbah, 70, nisbah dalam bentuk persen, 75, hitam, nisbah dengan 25 putih. Kalau dia tanya nisbah. Sekarang ni cikgu dia tanya persen, cikgu tak pasti persen apa. Kalau persen hitam, 75%. Kalau persen putih, 25. Okay. So maybe dia tanya persen hitam. Okay. Sebab dia bagi jawapan 75. So ni persen untuk warna bulu hitam. Okay. Boleh? Okay, next. Okay, contoh. Okay, kita boleh buat 2 soalan lagi baru 9 suku. Okay, rajah 6 menunjukkan satu situasi cemas. Okay, orang ni berlari sebab kena kejar dengan anjing. Okay, so kita tengok. Nyatakan satu sistem koordinasi badan manusia. Kita ada 2 jenis. Okay, koordinasi. Okay, koordinasi apa? Saraf dengan satu lagi koordinasi apa? Hormon. Okay, so sekarang ni ini adalah koordinasi saraf. Okey, koordinasi saraf ataupun sistem saraf. Okey, ataupun awak boleh cakap sistem endokrin. Tapi biasa pelajar akan jawab sistem saraf. Sebab yang lari ni adalah saraf. Saraf-saraf kaki kita semua bergerak, berlari. Okey, dalam masa yang sama, bila saraf kita bergerak, dalam masa yang sama, kelenjar kita, kelenjar kelenjar ini, kelenjar pituitary, thyroid, okey, kelenjar pankreas, kelenjar apa kat sini? Ovari, testis, dengan satu lagi kelenjar kat buah pinggang tu, kelenjar apa? Kelenjar apa kat buah pinggang tu? Kelenjar? Adrenalin. Adrenalin. Okey, sekarang ni kelenjar adrenal. Okey, adrenalin adalah hormon. Kelenjar adrenal tu, okey, dia akan mengeluarkan hormon. Hormon tu
adalah hormon adrenalina. Hormon tu dia akan dirembeskan. Lepas tu masa tu badan kita akan rasa kita punya jantung tu akan berdegup laju, degup dengan cepat. Kita rasa takut sebab kena kejar anjing. Lepas tu nafas kita pun jadi laju. Okey, jadi laju. So itu semua disebabkan oleh hormon hormon adrenalina yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Okey, so kelenjar-kelenjar ni adalah bawah sistem endokrin. Okey, faham? Kelenjar bawah sistem endokrin. Saraf adalah bawah sistem saraf. Saraf tu maksudnya tendon, ligamen, apa semua yang kita belajar ni, kita lari kan. So untuk orang ni, dia sebenarnya ada dua jawapan. Dia sistem endokrin ataupun sistem saraf. Okey, salah satu jawapan awak boleh bagi. Sistem endokrin tu adalah sistem hormon dalam badan. Sistem saraf tu adalah saraf dia. Okey? Okey, next. Okey, dia suruh ni. Okey, yang ini adalah saraf. Sebenarnya ini adalah dalam bab KBSM sebenarnya. KSSM dia tak suruh terangkan. Tapi bila dia dah keluar soalan macam ni, cikgu terangkan je lah. Okay. So laluan macam mana impuls. Impuls ni awak belajar kot masa form 3 bergerak menggunakan reseptor. Okay. So kita tengok rangsangan. Rangsangan dia nampak anjing, rangsangan mungkin bunyi. Anjing tu mengeluarkan bunyi. So rangsangan tu boleh daripada cahaya, bunyi, bau ataupun kulit. Kulit kan? So kita ada 5 sensory organ dari rangsangan. Okay. Kalau mata kita nampak cahaya. Kalau telinga kita dengar bunyi. Okay. So rangsangan tu kalau anjing ni maybe orang tu dengar bunyi. Anjing tu menyalak dengan kuat. Okay. So dia pun terus berlari. Okay. So lepas rangsangan dengar. Okay. Reseptor tu akan hantar maklumat, akan hantar impuls pergi dekat sistem saraf. Okay. Pergi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita ada dua. Satu otak, satu lagi saraf tunjang. Ada dua. So sekarang ni maklumat tu dihantar ke sistem saraf pusat ataupun ke otak. So dia akan proses. Okay. So bila dia proses, dia akan hantar semula ke efektor. Efektor tu adalah organ-organ ni. Tangan, kaki semua. So apa akan jadi tangan dan kaki? Dia akan berlari. Okay, dia akan berlari. Okay, dia akan berlari. Lepas tu gerak balas ni maksudnya dia akan berlari, dia akan berjalan dengan laju meninggalkan anjing tersebut. Sebab anjing tu tengah kejar dia. Okay. Okay, tu ni. Okay, next. Okay, next. Kita tengok. Okay, isi padu air dalam badan lelaki tersebut menurun ke bawah paras normal apabila terlalu banyak peluh yang keluar. Okay, lelaki tu lari kan. Lepas tu sekarang ni kita tengok dia berpeluh sangat banyak. Okay, selepas kerja anjing. Kita tengok bila kita suka isi padu air dalam badan dia dah turun. Okay, so sekarang ni apakah cara yang sesuai bagi lelaki tersebut untuk mengembalikan isi padu air ke paras normal? Apa kita perlu buat? Okay, ada nak jawab? Ada nak jawab? Apa kita perlu buat? Minumlah air banyak. Okay. Minumlah air banyak. Habis tu takkan nak tuang air dekat dalam ni. Takkan nak pergi drip. So, bila kita tahu berpeluh banyak, badan kita kurang air. So, kita kena minum banyak. Okay. So, ini ada soalan macam kebat. Soalan aras tinggi. Okay, kita tengok satu badan bukan kerajaan, NGO, telah melancarkan kempen jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Okay. Don't drink. Okay, don't drink under alcohol influence. Okay, bagi memberi kesedaran tentang kesan penyalahgunaan alkohol. Okay, faham? Sebab bila orang tu minum alkohol, okay, lepas tu dia memandu, dia boleh menyebabkan kemalangan. Okay, sekarang ni jika kempen ini dipandang remeh, apakah kesannya? Apa kesannya? Kemalangan berlaku semakin tinggi, semakin banyak lagi. Okay. Kadar kemalangan menjadi semakin tinggi, semakin banyak. Lagi apa lagi? Sekejap, cikgu gerakkan ni. Bertambah. Okey, sebab apa? Okey, cuba tengok markah. Markah kat sini. Sekejap Okey, markah kat sini 2 markah. So, bila dia cakap 2 markah, bagi jawapan yang 2 isi. Okey, isi yang pertama, kalau kempen ni kita buat tak indah,
buat kita tengok macam biasa je, tak ada respon apa. So kemalangan akan menjadi semakin tinggi, semakin bertambah. Okey, itu satu markah. Markah yang kedua, kerana apa? Sebab alkohol ni boleh melambatkan gerak balas. Melambatkan tindak balas. Okey, melambatkan tindak balas dan menyebabkan orang tu dia susah nak berfikir. Susah nak ni lah respon bergerak balas. Okey, susah tindak balas. Okey, so itu dapat satu markah. Okey, so ini dapat satu markah. Okey, alkohol melambatkan gerak balas. Ini saja tulis pun dapat satu markah. Okey, senang je kan? Okey, next. Contoh soalan 9 dan soalan 10. Okey, cikgu pergi yang ni Okey, lepas tu sekejap tak. Okey, cikgu nak dah. Wah, dikit pula. Okey, ada dua soalan. Okey, kita buat yang ini, soalan 9 dan 10. Okey, 9 dan 10 ni soalannya pattern sama. Okey? Okey, so ini last soalan kita. Okey, sekarang ni kita tengok Raja menunjukkan kebakaran yang sering berlaku di rumah. Okey, nampak? Okey, kebakaran ni. Kita nampak soket banyak combine-combinekan soket. Combinekan satu soket, lepas tu semua masuk dalam tu. So, apa yang menyebabkan punca kebakaran ni? Okey, nampak? Apa jadi? Soket apa jadi? Menyebabkan punca kebakaran ni. Yang menyebabkan adalah peralatan elektrik ataupun semua peralatan elektrik dikombainkan ataupun dicantumkan pada satu plug yang sama, pada soket yang sama. Awak boleh jawab, semua peralatan elektrik digabungkan menggunakan satu soket yang sama. Okey, nampak tak kita pasang extension, semua kita plugkan dekat situ. Okey. Okey, next. Pemadam kebakaran jenis apakah yang paling sesuai untuk memadam kebakaran? So, sekarang ni kebakaran yang berlaku adalah jenis elektrik. Bukan jenis air, bukan jenis lain-lain. Okey, so sekarang ni apa kita perlu buat? Okey, kita boleh guna apa? Kalau guna air, tak boleh sebab ini adalah kebakaran jenis elektrik. Air dengan elektrik dia tak sesuai. Dia bila kita combinekan air, pemadam air dengan kebakaran jenis elektrik, dia akan jadi kawan, dia jadi ngam. Okey, lagi besar kebakaran tu. So, pemadam kebakaran yang sesuai adalah jenis sebuk kering ataupun karbon dioksida. Sebab apa kita guna sebuk kering? Sebab kita nak keringkan. Kalau guna air, pergi simbah air tu akan jadi sebagai pengalih, sebagai satu jalan untuk dia kebakaran tu lagi cepat berlaku. Okey, karbon dioksida, kita guna karbon dioksida sebab kebakaran berlaku sebab banyak oksigen. So karbon dioksida dia akan putuskan bekalan oksigen. Okey, next. Okey, kita tengok ni. Okey, apakah jenis pemadam kebakaran yang tidak sepatutnya digunakan bagi kebakaran yang ditunjukkan? Okey, jelaskan. Okey, kan cikgu dah cakap tadi. Okey, jelaskan. Okey, 2 markah. Okey, so yang tak sesuai adalah jenis air. Okey, sebab air dapat mengalihkan arus elektrik. Kan cikgu cakap, so ini pemadam adalah jenis air. 1 markah. Okey, kenapa? Jelaskan. Sebab dia kata jelaskan. Kenapa? Sebab air boleh mengalihkan arus elektrik. Okey, faham? Okey, so dapat 2 markah. Okey, next. Mary telah diberikan satu tugasan bagi subjek sains oleh gurunya. Okey, ini soalan tentang projek. Sebab tu pentingnya kita buat projek. Okey, dia suruh kita reka benda tu. Okey, so sekarang ni Mary adalah cikgu sains Mary bagi satu tugasan. Dia dikehendaki membina satu model alat pemadam kebakaran, pemadam api yang ringkas yang boleh digunakan di rumah. Okey, menggunakan bahan kita semula. Okey, bahan kita semula. Okey. Okey, alat pemadam api tersebut mestilah boleh memadam api yang berpunca daripada dapur gas. Daripada gas. Okey. So, Mary telah bagi tugasan guna bahan kita semula. Okey, so bahan dia apa? Okey, dia bagi tisu paper. Okey, tisu paper, botol plastik, benang, okey, air, cuka
dan soda bikarbonat. Okey, untuk 4 argon dia tahu buat sebab dia dah buat projek ni. Untuk 4 xenon cikgu suruh buat, cikgu dah bagi sebelum ni tapi masih tak buat-buat. Okey. So sekarang ni okey, benda-benda ni kita bagi. Dia bagi bahan kita semula. So dia suruh lakarkan model. Lakarkan model ni maksudnya dia suruh lukis. Okey, lukis. Okey, lukis. So dia suruh lukis. Okey, so guna bahan-bahan ni. So gambarnya macam mana? Okey, nampak? Okey, botol tadi, botol. Okey, kita letak air, letak cuka. Soalan macam ni memang akan ada. Untuk KSSM memang ada. KBSM tak ada soalan mereka cipta. Soalan KBSM kita memang ada. Soalan 9 dan 10. So, 2 soalan tau. Faham? 2 soalan. Ada. So, sekarang ni 2 soalan tau kena mereka cipta. Reka lah macam mana pun. Okey, macam ini kita dah buat projek hari tu kan. Ada botol plastik, ada air, ada cuka. Okey, soda bikarbonat kita balut dengan tisu. Okey, lepas tu ada benang. Okey, lepas tu apa kita buat? So dia suruh lakarkan gambar. So lakarkan saja. Bukan suruh buat apa-apa benda yang lain. Okey, so lakaran tadi. Okey, lakaran tadi awak tengok kan? Oh, dia tak tulis markah kat sini kan? Okey, lakaran ni 3 markah. Okey, lakaran ni adalah 3 markah. So 3 markah, ini soalan D ni 3 markah. Okey, lakaran ni betul, guna semua bahan yang dia bagi, terus dapat 3 markah. Ni betul, okey ni betul. Okey, lakaran dia, okey betul, ni betul. Okey, susunan dia betul, bahan dia betul, so terus dapat 3 markah. Okey, faham? Okey, boleh? Okey, ni semua ini semua latihan ni cikgu akan bagi. Okey, yang cikgu tunjuk tadi soalan ni. Okey, cikgu akan bagi dalam bentuk words. Okey, awak boleh print atau salin. And then lepas tu so, kita akan bincang jawapannya pada minggu hadapan. Boleh? Faham? Okey, sampai sini ada soalan? Faham? Ada soalan tak? Faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, yang lain? Tak cakap pun? Okey. Faham. Okay, faham. Okay, good. Okay. So, nanti balik habiskan jawapan untuk yang tadi bahagian A. So, bahagian B ni cikgu akan forward lah. So, cikgu akan forward lepas ni lah. Nanti cikgu nak pergi sekolah dulu, settlekan kerja dulu. Okay, lepas tu baru cikgu bagi. Awak settlekan yang bahagian A dulu. Boleh? So, nanti bila cikgu upload dekat YouTube, cikgu akan bagi link ni Okay. So, terima kasih yang join hari ni. So, kita jumpa minggu depan. Okay, selamat buat homework.